Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Kita ambil bab 7, masih lagi dalam bab 7, iaitu yang terakhir lah dalam bab 7, iaitu kemagnetan. Perkataan magnet saja semua orang tahulah apa dia magnet, betul tak? Semua orang pernah berhadapan dengan magnet, tahu dah magnet. Okay, so Cik sebut magnet, kepala tak dah tahu dah apa sifat-sifat magnet yang kamu dapat senaraikan. Okay, so hari ini kita akan tengok yang pertama, kita nak merumuskan ciri magnet. Apa ciri-ciri magnet? Apa sifat magnet? Okay, apa dia sifat magnet? So, kamu kena rumuskan lah. Kalau cikgu bagi nanti, cikgu bagi satu magnet, kamu boleh rumuskan. Magnet ni macam mana? Dia boleh menarik, contoh kan? Okay, semua tahu magnet. Macam mana dia ada kutub ke tidak dan sebagainya. Okay, dan yang kedua, kita akan tengok kita punya standard pembelajaran pada hari ini adalah untuk menghuraikan dan berkomunikasi mengenai elektromagnet. Satu lagi, magnet, kita tahu magnet dia melekat dan dia ada satu medan. Okay, dia ada satu kawasan yang boleh mana-mana bahan yang magnet lah kan, yang boleh menarik kepada magnet, dia akan menarik kepada magnet. Itu adalah magnet. Ciri yang kedua, kita tengok elektromagnet. Kita nak tengok apa dia elektromagnet seterusnya. Perkataan elektro pun kita dah nampak dia adalah berkaitan dengan elektrik. Sebab tu tajuk ni adalah keelektrikan dan kemagnetan. So dia ada kaitkan sedikit dengan elektrik dan magnet. Okay. So ini magnet, kita akan tengok satu magnet, kita akan tengok apa dia magnet dan juga kita akan tengok apa dia elektromagnet. So ada dua benda yang kita akan tengok pada hari ini. Okay, seterusnya. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Kata cikgu ada magnet di sini. Okay, cikgu ada magnet. Kita tengok yang pertama ni dulu lah, yang ini dulu. Okay, so cikgu ada sekapai magnet. Semua orang tahu ni magnet lah. Okay, daripada magnet ni. So soalan cikgu, apa berlaku jika cikgu bawa pin ni, pin kertas ni, klip kertas ni pergi berhampiran ataupun berdekatan dengan magnet? Apa akan berlaku kepada klip kertas? Siapa boleh jawab? Haziq boleh jawab, Haziq? Pandai Haziq. Okay, so dia akan melekat. Kenapa dia melekat? Kenapa ni? Oh, dia akan melekat. So maksudnya dia akan pergi berdekatan. Dia akan melekat kepada magnet. Kenapa agaknya dia boleh melekat kepada magnet? Kalau cikgu letak pemadam, kalau cikgu masukkan pemadam melekat tak? Kita bawa pemadam pergi ke magnet, dia tak melekat. Okay, so Iqbal jawab sebab dia adalah logam. Dia adalah bahan yang boleh menarik pada magnet. So itu adalah klip kertas. So, kita masukkan, maksudnya magnet ni ada sifat dia. Apa sifat magnet? Dia akan menarik bahan-bahan yang bersifat magnet. Kan? Itu adalah magnet. Sifat dia menarik bahan yang bermagnet. Itu satu sifat dia. Magnet. Okey, seterusnya. Apa akan berlaku jika dua magnet, cikgu ada dua magnet sekarang ni. Okey. Magnet pertama, ini adalah magnet yang kedua. Ni adalah yang kedua. Ni kedua. Okay, ni yang kedua. Yang cikgu merahkan. Okay, yang pertama dan yang kedua. Okay, sekarang cikgu bawa. Kalau kita tengok magnet ni, kamu tengok apa dia S, apa dia N. Siapa tahu apa S, apa N ni? Apa dia S ni? Dan apa dia N ni? N not S, south. Betul? Okay, south tu apa dalam bahasa Melayu? Selatan. Not utara. Pandai. Okay, so Haikal, thank you. Utara dan selatan. So S ni adalah selatan, N ni adalah utara, north. Itu utara. So maksudnya kita nampak dekat sini untuk magnet dia ada dua kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Okay, setiap magnet dia ada dua kutub, iaitu kita kenali sebagai kutub utara. Kutub utara di sini N, ni adalah utara. Okay, cuba letak U dekat sini, ni adalah utara. Ini adalah selatan. Okay, so dua kutub utara dan selatan. Okay, sekarang apa berlaku? Cikgu bawa satu lagi magnet yang cikgu dekatkan jika magnet ni adalah berbeza kutub. Nampak cikgu tak? Berbeza kutub. Okay, kita bawa ni. Cikgu bawa ini. Okay, kita bawa ni adalah berbeza. Nampak tak? Cikgu bawa sekat sebelah. Satu dia adalah
Kita highlight sikit. Tekatkan start. Okey. So cikgu bawa ni N dengan S berdekatan. Bawa sebelah-sebelah. Dua magnet ni dibawa berhampiran. Kita dekatkan. So agak-agak apa akan berlaku kepada magnet ni? Dia akan menarik. Pandai. Okay, dia akan menarik. Ini kata sifat magnet, betul tak? Magnet akan menarik benda yang bermagnet. Bahan yang magnet mesti akan tertarik kepada magnet. So dia akan menarik. So ini dia akan menarik. Kamu tulis kat sini dia menarik. Tekan. Okay, so dia menarik. Okay, sekarang apa akan berlaku jika cikgu terbalikkan antara dia bersama. Sama-sama magnet ni mempunyai kutub yang sama. Sama kutub. Bawa yang ini, kita bawa sama kutub ni, kita pergi N ke N. So apa yang akan berlaku kepada magnet tersebut? Apa yang akan berlaku? Bawa pergi N dekat. Dia menolak, reject. Pandai. Okay. So N dengan N kutub macam kita belajar tentang elektrostatik, betul tak? Positif-positif menolak. Positif-negatif menarik. Ia sama dengan magnet. Apabila sama, alamak sama tak syoknya. Okay, so tak ada perubahan. Sama je. So utara dan utara, selatan dan selatan. Dua-dua tak menerima. Dia akan menolak. So kalau kamu bawa dua magnet tu pergi berhampiran, kamu akan rasa ada satu daya tolakan. Okay, ada satu daya tolakan. Kalau kat rumah ada magnet, kamu try. Okay, akan ada satu daya tolakan yang kamu akan rasa magnet tu menolak satu sama lain. Okay, dia akan menolak satu sama lain. Kita akan rasa dia tolak. So dia tak akan melekat, dia tak akan menarik. Okay, sebenarnya dia tak akan tertarik kepada magnet tersebut. Ini kita kata dia adalah menolak. Okay, perkataan dia adalah menolak. So apa yang berlaku di sini? Di sini dia akan menolak. Kenapa? Perkataan tertarik dan menarik dan menolak. Okay. So ini adalah menarik dan menolak. So ini ada dua magnet dengan slip. Okay. Sekarang. Boleh tak cikgu nak kamu buka dalam grup tu, cikgu bagi satu link sambil-sambil lah. Cikgu terang, kamu respon dengan soalan yang cikgu bagi. So dekat dalam grup tu, cikgu letak satu link www.classpoint.app. Kamu klik. Semua orang klik kat situ. Okey, dah klik dah. Okey, dah klik, kamu masukkan kod ni. Kod yang cikgu bagi 78110. 78110 ni pakai cursor. Okey, 78110. Kod dia kena masukkan kod. Dapat tak? Semua orang dah masuk belum? Dah masuk dah? Okey, dapat tak? Boleh masuk? Apabila kamu dah masukkan kod, kamu akan dapat keluar macam ni lah. Ada tak soalan yang pertama? Okey, boleh. Nampak tak soalan? Semua orang nampak tak soalan? Cikgu ada baru 9 orang yang masuk kat sini. Haikal, Fazli, Izzah, Syahira, Amirul, Alina, Mukbina, Ainin Sofia, Syafiqah. Mana yang lain? Join. Tekan link tu, masukkan kod 78110. Kat rumah cikgu hujan lebat lah. Dengar tak suara? Okay. Dengar sebab kat rumah cikgu hujan lebat ni. Kalau cikgu terkuat suara tu, minta maaf. Tengah hujan lebat. Kat area Mengkuang, siapa duduk Mengkuang hujan lebat penanti hujan lebat kot. Okay, Sofia Hani dah masuk. Aida, 78 110. 78110. Dalam grup cikgu ada bagi kod. Yang lain nak masuk, tolong masuk. Okay, ada 13 orang. Haikal, Fazli, Izzah, Syahira, Amirul, Alina, Mukmina, Ainin, Syafiqah, Aida, Sofia, Auni dan Siti Afifah. Okay. So 13 orang ni. Dah. Ada lagi tak yang nak masuk?
Okay, good. Haziq, Aina. Okay, ada lagi? 15 orang dah join. Tak ada. Okay. Ya sayang. Dia dah habis kelas dah. Nak habis kelas, okay. Okay, kalau dah masuk, sekarang cikgu nak kita mula soalan pertama sahaja. Okay, kita mulakan dengan soalan pertama. Okay, so apa asal dia pergi ke tempat lain? Wait ah. Okay, boleh jawab sekarang. Soalan pertama. Untuk soalan pertama tu kita akan terang. Cikgu akan explain lagi baru kita akan next. Cikgu tak mau cikgu seorang bercakap sampai akhir. Senaraikan sifat-sifat magnet. Kita dah bincang tadi kan? Kita tengok cikgu letakkan. Senarai semua. Kalau kamu ingat 3. Kalau kamu ada 4. Senaraikan semua yang kamu tahu. Okay, Aina dah jawab. Cikgu nak dengar. Kamu ada dengar muzik tak? Ada dengar muzik? Ke tak dengar? Setting. Okay, Auni menarik bahan magnet. Kutub sama menolak. Kutub berlainan menarik. Berkutub selatan dan utara. Okay, good. Lagi. Melekat logam ada 2 kutub. Okay, lagi. 3 orang. Melekat kepada logam. Menarik magnet. Menarik bahan magnet. Berkutub utara dan selatan. Okay. Menarik bahan yang bermagnet. Berkutub utara, selatan, kutub menarik. Okay, good. Ada yang dalam kutub ni. Menarik bahan magnet. Kutub sama jenis menolak. Okay. Okay. 8 orang baru. Yang masuk 3 orang. Ya Izzah. Kenapa Izzah? Okay. Yang wifi slow. Okay. Yang mana kamu boleh dengar, kamu dengar lah. Apa-apa dalam grup. Okay, ada 9 orang. Ada lagi. Tadi yang masuk 15 orang. Patutnya ada 15 jawapan ni. Saya kita share jawapan. Okay, 10. Menarik bahan magnet, kutub utara dan selatan, kutub sama tolak, kutub berlainan, menarik. Okay, good. Kutub sama menarik, kutub berlainan bertolak, kutub selatan dan kutub utara menarik bahan magnet. Okay, good. Ada lagi 11. Jangan malu nak jawab ah, jawab saja. Salah kita belajar. No problem. Okay. Kutub yang sama menolak, kutub yang berbeza menarik. Okay, good Izzah. Lagi 3 orang mana? Ada lagi tak yang nak jawab? Tak ada, cikgu close. Dekat ni. Okay, 12. Okay, cikgu close submission. Kita tengok dekat slide. Okay. Okay, so tengok slide. Nampak tak slide? Nampak dekat slide? Apa yang kamu nampak kat slide? Respon sekejap dengan cikgu. Ada nampak apa-apa kat slide tak? Nampak jawapan kamu kan? Nampak jawapan ah? Sifat-sifat magnet. Nampak
Hampa nampak soalan je ke ataupun ada nampak jawapan? Soalan je? Ni soalan ni saja kamu nampak. Senaraikan sifat-sifat magnet. Ni saja soalan yang nampak. Jawapan nampak tak? Jawapan ni tak nampak ah. Alamak. Nampak? Nampak dah? Ada nama Aina Nasuha, Auni semua tu nampak tak? Okay. So ni jawapan yang kawan kamu letak. Okay. So jawapan tak ada salah, tak ada yang kan? Semua betul. Semua terima. Okay, nampak So Aina jawab menarik dalam menarik bahan magnet. Betul kan? Betul lah. Kan? Dia menarik bahan magnet. Betul? Lepas tu Auni menarik bahan magnet. Betul? Sifat yang pertama, kutub sama menolak, kutub yang berlainan menarik. Betul tak? Betul. Berkutub selatan dan utara. Betul. Amirul Anwarul Iqbal. Saya Iqbal Babal ni Amirul. Melekat, apa yang melekat? Okay, dia melekat. So bagi ni sikit. Okay, ada dua kutub utara dan selatan. Melekat pada logam betul. Menarik magnet ni adalah okay, magnet yang bersama magnet sama kutub dia akan menarik. Okay. Menarik bahan magnet berkutub utara dan berkutub selatan. Nampak jawapan kamu. Semua boleh buat. Okay. Menarik bahan yang bermagnet betul. Berkutub utara selatan. Haikal. Kutub menolak dan menarik. Kutub yang sama menolak. Kutub yang berlainan menarik. Okay. Kita tambah. Ada tambah perkataan dekat sini. Okay. Menunjukkan arah utara dan selatan secara bebas. Ini betul kalau kita gantungkan. Kita gantung. Kita ambil magnet tu kamu gantungkan. Kita biarkan dia bebas. Kita akan nampak dia akan point dia punya arah. Sebab tu kita guna aplikasi magnet ni dalam kompas. Kan tak? Kan kompas tu ada magnet dalam tu. Sebab tu kompas boleh menunjukkan arah mana utara, mana selatan. Okay, biasanya kompas kepada utara sajalah, ke arah utara. So sama sebab dia ada magnet. Okay, ini menarik bahan magnet. Okay, betul. Kutub sama tarik, kutub yang berlainan menarik, menolak menarik, betul. Berkutub utara dan selatan. Menarik bahan magnet, dia ada berkutub, itu kutub utara dan selatan. Kutub sama tolak, kutub lain menarik. Okay, nampak So ni Mukminah. Menarik betul. Okay, ni semua betul lah. Cikgu kata ni jawapan kamu betul. So ni kamu nampak kawan kamu jawab. Semuanya cikgu terima sebagai betul. Okay, boleh ya? Okay, next kita akan pergi ke okay, next kita akan pergi balik kepada kita punya yang tadi. Tukar-tukar. Okay. Now ini dah faham. Semua orang faham kan? Apa ciri-ciri ataupun sifat-sifat magnet. Okay. Next kita akan tengok seterusnya. Now kita nak tengok. Sekarang kamu faham. Apabila kita kata magnet, sifat dia adalah dia akan menarik bahan bermagnet. So bahan-bahan macam klip kertas yang logam lah. Mostly logam. Ataupun bukan logam semua. Dia ada metal yang berkaitan lah. Kan logam banyak kan. Ada yang besi, ada kuprum. Benda-benda tu dia akan menarik kepada magnet. Okay. So sekarang apabila kita kata satu dia punya sifat dia menarik. Kenapa dia boleh menarik? Dia boleh menarik bahan-bahan magnet tadi. Okay. Kamu faham? Kita kata dalam satu magnet. Dia ada magnet tu. So magnet ni keliling dia dalam kawasan ni lah. Ni cikgu kata ni kawasan keliling magnet ni, okay, yang dapat menarik. Faham kawasan yang dapat menarik. Dia ada satu point. Kalau kita letak magnet, kalau kita bawa klip kertas dekat. Sampai ada satu point kamu tengok klip kertas tu dia pergi sendiri. Dia menarik. So kawasan tu kita panggil sebagai medan magnet. Tapi kalau kawasan yang jauh, dia bukan jadi medan magnet lah. Sebab kalau kamu letak klip kertas, kamu letak magnet, kamu tengok klip kertas tu tak bergerak ke arah magnet. So situ tiada medan magnet. Tapi kalau kamu dekatkan lagi klip kertas, kamu tengok klip kertas tu dengan sendirinya dia pergi kepada magnet. So maksudnya di kawasan tersebut adanya satu medan yang kita panggil sebagai medan magnet. Okay. So apa dia medan magnet ni? Medan magnet ni adalah satu daerah, nampak satu daerah di sekitar magnet. So sekitar magnet. Ni magnet, ni kawasan-kawasan sekitar magnet ni kita panggil dia sebagai medan magnet. Okay, yang masih ada pengaruh gaya magnet. Okay, so dia adalah kalau kita letak klip kertas kat sini. Klip kertas kat sini. Pergi tak? Tak pergilah sebab dia tiada medan kat sini. Okay, kawasan ni tak ada medan, ni tak ada medan magnet.
So dia tak boleh tertarik. Okay. Dan garis gaya magnet selalunya keluar daripada kutub utara. Okay. Cikgu point kat sini. Kutub utara menuju ke kutub selatan. Ini adalah arah medan magnet. Okay. Arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Okay. Ini adalah arah medan magnet. Utara pergi ke selatan. Okay. Utara pergi ke selatan. Medan magnet terbesar berada di antara hujung kutubnya. Apa maksud yang terbesar ni adalah kawasan di mana daya magnet tu adalah paling kuat. Okay, paling kuat. Kalau kita tengok gambar ni, kamu tengok gambar yang cikgu bagi, yang cikgu tunjukkan ni. Kalau kita tengok garisan putus-putus, dia akan lukisan medan magnet ni dilukiskan dalam bentuk garisan putus-putus. Okay, garisan putus-putus. Yang ini adalah garisan tegak untuk nampakkan lebih jelas lah. Okay, sepatutnya dia adalah garisan putus-putus. Dan kita akan nampak apabila kita spread, okay, kita spreading iron filling ataupun serbuk besi, kita spreading, kita letak magnet bawah, lepas tu letak satu kertas kat atas, kita akan spreadkan, kita taburkan iron filling di atas kertas tersebut, kamu akan nampak ada satu polar. Di sinilah, macam inilah polar dia. Okay, macam ni polar dia. Dan polar dia kita akan nampak yang dekat dengan kutub, dia punya polar dia makin banyak. Iron filling tu melekat lagi banyak di situ. Okay, so kita faham dekat situ adalah kawasan di mana medan magnet dia adalah terbesar ataupun terkuat. Okay, terkuat. Okay, cikgu nak tunjuk satu video. Kita tengok satu video ni. Mana cikgu letak ni? Sikit lah hari ni. Lambat sikit. Okay. Kalau tak dengar suara tak ada masalah. Just nak ni je. Mana dia? Sekejap. Okay. Okay, kita tengok Ustaz. Okay, macam mana ditaburkan untuk cikgu rasa iron filling yang ditaburkan. Okay, dan diletakkan kompas. Kamu tengok dulu. Okay. Boleh nampak tak video tu? Nampak kan? Okay. So perasan dia punya bagaimana kalau kita spreading kan. Apa yang keluar? Okay, kita taburkan dengan iron filling, kita nampak satu dia punya ni lah kawasan yang kita panggil dia sebagai medan magnet. Ni yang cikgu sebut tadi lah. Ni yang kita medan magnet. Okay, so medan magnet kita nampak tadi apabila ditaburkan, dia nampak ada satu corak. Beginilah corak dia. Macam ni, corak dia. So itu kita panggil sebagai medan magnet yang diwujudkan dalam bentuk garisan putus-putus. Okay, kita represent dia. Kita showkan dia dengan satu bentuk garisan putus-putus. Okay, garisan putus-putus yang kita panggil sebagai medan magnet. Dan medan magnet ini akan keluar ataupun bergerak daripada kutub utara ke kutub selatan. Nampak tak tadi dalam video tu dia letak kompas. Dia letakkan kompas, letak dekat arah, satu letak dekat utara, letak kat selatan. Kita akan nampak point kompas tu akan menunjuk, sentiasa menunjuk kepada selatan. Sebab dia akan bergerak daripada utara ke selatan. Okay, dia akan bergerak daripada utara ke selatan. Yang kita akan nampak lah. Okay.
So kalau kamu tengok di sini, dia akan bergerak, nampak tak? Utara ke selatan. Tengok anak panah dia, utara ke selatan. Utara ke selatan. Okay. Dan garisan medan magnet dia mengarah dari utara ke selatan. Ini cikgu sebut tadi, dia akan mengarah daripada utara ke selatan. Okay, mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Medan magnet tidak akan bertemu, okay? Dia tak akan bertemu ataupun bersilang. Tak akan bertemu dan bersilang dan akan lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang lebih kuat. So, terutama di hujung ni, dekat kutub. Okay, di kawasan kutub. So, kalau kita lukiskan satu magnet. Okay, kita ada magnet kita nak tunjuk medan magnet lah. Cikgu tunjuk yang simple saja. So kita akan letakkan satu magnet ada utara di sini. Ni ada selatan. So kita akan lukis. Sekarang ni kalau kita letakkan satu kompas kat sini. Kita letakkan satu kompas kat sini. Tak kompas kat sini. Okay, kompas kat sini. So macam nak menunjukkan arah kompas sebab kita faham tadi garisan medan magnet akan mengarah daripada kutub utara ke kutub selatan. Utara ke selatan. Maksudnya dia akan bergerak daripada utara ke selatan. Utara ke selatan. So point dia ni, kalau kita tengok kompas ni, dia akan bergerak, mesti bergerak pada utara dan selatan. Okey, sekarang cikgu nak tengok idea kamu. Bagaimana kamu lukis kompas tersebut. Okey, masuk semula kelas point kamu tadi. Kita tak habis lagi kelas point tadi. Kamu masuk semula kelas point tadi. Belum sayang. Okay, masuk balik. Kelas point kamu. Masuk dah? Okay, 16 orang dah join. Okay, good. Okay, sekarang cikgu letak. Boleh tak kamu lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah jarum kompas. Faham tadi yang cikgu sebut? Arah medan magnet akan sentiasa bergerak daripada utara ke selatan. Okay, so mula. Boleh lukis sekarang? Lukis kompas tu. Lukis arah dekat dalam apa tu bulatan yang cikgu bagi bulat tu. Cikgu bagi bulat 4 tu. Kamu lukis tu. Arah dia je. Anak panah kecil. Anak panah kecil dalam bulatan. Dalam bulatan. Okay, it's okay Haikal. Cikgu dah nampak jawapan kamu. Semua. Keempat-empat. Keempat-empat kompas. Jangan satu je. Semua keempat-empat. Bulatan tu perlu dilukiskan arah. Cikgu nak tahu idea kamu macam mana arah kompas tu. Patutnya aktiviti ni kita buatlah kat sekolah. Tapi dah tak pergi sekolah kan. Okay, Auni dah hantar. Betul tak betul tak apa, kita bincang sekejap lagi. Ada yang betul, ada yang salah. It's okay. Okay, good Sophia. Syafiqah tak nampak dia punya anak panah. Syafiqah, tak apa. It's okay. Mungkin first time kan kamu nak draw dekat situ. So tangan tu lah. Pakai tangan kan? Siapa yang pakai phone, pakai tangan lah.
Okey. Mana lagi? Okey, Aina dah, Iqbal dah. Okey, okey. So Aina faham kat situ. Ada lagi? Just try don't worry. Salah tu tak ada masalah. Try. At least you know. Ada lagi nak? Lagi hantar? Zarik dah masuk kelas dah belum? Belum. Nak panggil Abang Zarik? Dah. Okay. Masuk. Masuk masuk dah. Mama, Nana cucu mah. Siap, saya tak habis. Mama depan nama cucu. Okay, cikgu close lah. Dah 4 minit dah. So tak apa, kita bincangkan siapa yang dah buat ni. Okay, good Ainin. Yang lain tu kamu... okay. Okay. Sekarang, nampak tak slide? Slide ni lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah jarum kompas. Nampak? Semua orang nampak? Okay. Next. Nampak tak jawapan kawan kamu? Cikgu dah tahu dulu. Nampak ke tak? Hari cikgu bincang-bincang, rupanya kamu tak nampak. Nampak ke tak? Nampak? Tak? Tak nampak. So sekarang ni kamu nampak apa? Dalam skrin. Di skrin nampak apa? Lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah jarum kompas. Kosong. Tak ada jawapan siapa-siapa. Ni nampak tak? Ada tak jawapan Auni? Tak ada. Ada? Nampak? Nampak Okay. Okay, good. Thank you Iqbal. Nampak. Okay, cikgu takut lagi cikgu share rupanya kamu tak nampak. So at least cikgu dapat confirmation untuk kamu nampak ke tak. Okay, ni jawapan kawan kamu. Kita tak kata-kata salah ataupun ni kata it's a good try. Sebab ini adalah cikgu nak tengok apa idea kamu. Sejauh mana yang kamu faham apabila cikgu kata dia akan bergerak daripada utara ke selatan. Okay, dari utara ke selatan. Okay, ini adalah contoh kamu punya jawapan. Okay, jawapan kawan kamu. Yang pertama, lukisan ni, ini adalah garisan medan magnet. So, kita nak sekarang ni kamu lukiskan anak panah untuk menunjukkan arah kompas. Ni adalah kompas. Bulatan ni yang cikgu letak bulat 4 ni adalah kompas. So, bandingan ni kita nak lukis. Sekarang ni kamu kena kenal pasti manakah utara, mana selatan. Okay, mana utara, mana selatan. Cikgu bincangkan saya yang buat dengan. Okay. Okay, ini contoh kawan kamu lukis. Okay, kita tengok betul ke tak betul dia punya arah anak panah tu. Okay, sekarang ini adalah utara. Ini adalah selatan. Betul? Okay, ni utara, ini selatan. Kita dah nampak dah utara, selatan. Okay, so sekarang ni utara. Okay, ni utara, ni selatan. So sekarang ni kita faham apabila kita kata magnet, medan magnet, dia akan bergerak daripada utara ke selatan. Okay, pada U ke S. Utara ke selatan. Okay, dia punya medan magnet akan bergerak beginilah. Macam kamu lukis tadi kan? Dia akan bergerak begini. Dan anak panah dia begini. Okay. So sekarang ni kalau kita letak kompas di sini, kita letak kompas di utara, kita tahu dia akan bergerak ke utara ke selatan. So apabila kita letak kompas kat sini, sepatutnya garisan ataupun anak panah kompas tu akan keluar lah. Dia akan keluar ke daripada utara ni. Ni anak kompas ni panah kompas dia akan keluar, point keluar. Okay, dan keluar dia bergerak pergi ke sini. So sekarang kita letak kompas kat sini. Kompas dia mesti menunjukkan daripada utara ke selatan. So kita akan nampak anak panah dia sepatutnya ke arah selatan. Okay, pergi ke selatan. Sekarang ni dia kata utara ke selatan. Maksudnya dia akan masuk ke selatan. So anak panah di sini akan point masuk ke
selatan. Di sini tadi utara ke selatan. Sama juga dia akan point pergi ke selatan. Okey, nampak tak? Nampak tak? So jawapan ni kurang tepat. Kita tengok next kawan kamu punya jawapan ni is good, betul, nampak tak? Utara dia keluar, lepas tu tengah ni pergi ke selatan, tengah ni pergi ke selatan dan selatan dia akan masuk ke dalam selatan. Okay. This one tak ada anak panah, it's okay, good try. Yang ini ada, okay, satu saja utara, betul, good ah. Okay, betul, cuma yang lain tak lengkap. Okay, kepada utara, dia keluar daripada utara, good. Okay, yang ini keluar betul. Okay, this one is good, betul. Okay, ni keluar, cuma ini agak lari sikit lah. Sepatutnya dia tegak saja. Dia tegak saja. Okay, sepatutnya dia tegak saja ke arah selatan. Ni ke selatan ni betul. Okay, good. So, semua orang nampak, cikgu nampak kamu dah boleh faham yang tentang bagaimana dia punya arah medan magnet. Okay, so far. Ada apa-apa respon? Faham? Ada apa-apa masalah? Boleh? Clear? Okay, good. Next. Okay, ni yang sebut tadi Cikgu suruh kamu buat dululah. Baru cikgu bagi jawapan. Okay, so jawapan dia keluar. Pergi ke sana. Ni pun ke sana. Dan ini akan masuk ke dalam. Kalau cikgu letak kompas kat sini, agak-agak arah dia macam mana? Siapa ada idea? Agak-agak arah kompas dia kat mana? Dia pergi ke utara ke? Dia nak pergi ke sana ke? Dia nak pergi ke utara? Okay, jawapan dia kita tengok. Cikgu tanya soalan. A, dia punya anak panah dia macam ni. B, anak panah dia begini. Okay, so jawapan A atau B? Respon. A atau B? A. Okay, Auni kata A. Haikal B. Iqbal A. Lagi. Orang lain? Syafiqah, apa Syafiqah jawapan? A. Okay, good. Siapa? Nur. Lagi, okay, Nur Farisha. Okay, lagi. Siapa lagi jawapan? Afiq ada jawapan, Afiq? Dini? A ke B? B. Okay. B balik awak ni tukar lah. Baru nampak A ke B. Okay, sebab kamu yang pertama tadi kamu buat dah salah ni. Kamu terbalik. Okay. So yang ni kamu dah faham. Nanti dia akan A ataupun B. So jawapan dia adalah B. Okay. Jawapan dia adalah B. Ni B So jawapan dia ni B. Mana dia? Okay. Ni jawapan dia B. Okay. So dia akan anak panah dia beginilah. Sebab dia keluar. Nampak tak line dia? Masuk. Okay. Dia keluar. Lepas tu dia bergerak gini, dia akan bergerak dan ini dia akan masuk dalam. So faham? Utara ke selatan. So point kamu adalah utara ke selatan. Faham kat situ. Okay? Okay, setakat ni ada apa-apa? Faham tak? Boleh Boleh? Okay, good. Okay, next. Kita nak tengok the last one tentang electromagnet. Okay, ni adalah satu lagi perkataan. Okay. Kita nampak itu electromagnet. So, apa dia elektromagnet? Perkataan elektro bermaksud adalah elektrik. Okay, di sini adalah elektrik. Maksudnya, di sini magnet dan elektrik. Kita bagikan magnet, ada magnet yang kita kita alirkan satu arus elektrik. So, dia akan bersifat magnet sementara saja. Dia tak lama, dia bukan kekal sebagai magnet. Dia hanya sementara sehinggalah arus elektrik tu dialir ada. Macam kita tekan switch lah, lagi switch tu ada, okey. Tapi kalau kamu switch off, dia tak jadi dah magnet. Okay. So, bahan tu, konduktor tu, dia tak bersifat magnet. Okay. Dia bukan bersifat magnet. Okay, ni kita faham apabila sejenis magnet adalah sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet sementara. Dan selalunya magnet ni adalah dalam bentuk konduktor. Okay, ni adalah konduktor. Bahasa Inggeris pula. Yang C tadi K, konduktor. Ejaan konduktor. Okay, dan ini adalah konduktor. Dan kita akan gerakkan macam ni kan. Kita ada dawai. Contoh ni adalah dawai lurus. Dawai ni adalah dawai dari sendiri daripada logam. Iaitu konduktor. Dan kita akan connectkan dengan arus. Okay, kita masukkan power lah. Kita ada power supply. Kita on power supply. So arus akan mengalir
Arus akan mengalir. Dan apa yang akan berlaku di sekitar konduktor tersebut, sekitar konduktor tersebut akan menghasilkan satu medan magnet. Kita sebut medan magnet. Apabila medan magnet, kamu tahu dia ada satu garisan putus-putus terbentuk. Sebab dia akan nampak apabila kamu tabur dengan iron filling, tengok video sebelum ni kan, tabur dengan iron filling, kamu akan nampak ada satu bentuk macam satu aliran garisan. Dan kita represent dia dalam bentuk garisan putus-putus. Garisan putus-putus. So apa yang nampak di sini, dekat corak di sini, untuk kalau dawai lurus, kita akan nampak dia akan bentuk dalam bentuk bulatan. Faham medan magnet dia tidak akan bertemu satu sama lain. So dia jadi bentuk bulat macam track lumba lari tu. Track lumba lari kan satu, selari. Dia macam tu. Dia tak akan bertemu. Itu untuk medan magnet. Sama juga dengan dawai gelung. Satu dawai gelung ada satu medan magnet. Ni bentuk dia. Kita tengok dalam buku teks kamu pun ada. So bentuk dia bentuk medan magnet. Dan dalam solenoid ni adalah satu gelungan yang kita letak magnet. Lepas tu kita gelung dawai lah. Kita gelung dawai. Kita gelungkan dengan dawai. So itu juga akan menghasilkan satu elektromagnet. Dan cikgu pun dekat sini nampak tak corak magnet, corak medan magnet terbentuk bergantung kepada bentuk konduktor yang digunakan. So tampaklah ini konduktor dia lurus, ni konduktor dia gelung, ni konduktor dia solenoid. So maksudnya corak medan magnet ni berbeza. Nampak tak? Yang ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ketiga-tiganya dia punya corak dia adalah berbeza sebab dia bergantung kepada bentuk konduktor yang kita gunakan. Dan arah medan magnet ditentukan oleh arah arus elektrik. Kita tengok arus elektrik. Nampak tak? Anak panah ni arus elektrik dia naik ke atas. So naik ke atas, dia akan menunjukkan dia punya medan magnet dia. Kita ada satu formula yang kita pakai, iaitu kita panggil dia sebagai ni. Petua genggaman tangan kanan. Kamu genggam tangan kanan kamu. Genggam. Naik ke atas. Semua orang genggam lah. Walaupun cikgu tak nampak. Kamu genggam dah tangan sendiri. Kanan is not kiri. Ini adalah kanan. Tangan kanan. Sekarang ni apabila arus tu, ujung jari kamu ni, ibu jari kamu ni adalah menunjukkan arus, arah arus. Tengok anak panah kepada soalan tu, arus dia ke mana? Arus dia ke atas, kita buat tangan macam ni lah. Tapi kalau arus dia ke bawah, tangan kamu macam ni lah. Nampak tangan cikgu tengok gambar cikgu. Tangan kamu kalau arus tu tunjuk anak panah ke bawah, jari kamu macam ni. Dia ke bawah. Sebab ibu jari ni menunjukkan arah arus. Kalau kita pusing atas, maksudnya arah arus naik ke atas. Arah arus akan naik ke atas. Bergantung bukan macam ni je. Dia boleh turun bawah, naik atas. Bawah, atas. It's a good, bad. Good, bad. Terbaik, kurang baik. Tu je lah. Bawah naik, atas, turun bawah. So kita bergantung kepada arah arus. Sekarang katalah dia naik ke atas. Naik ke atas, kamu tengok jari kamu. 4 jari yang ada ni. 4 jari ni menunjukkan arah medan magnet. Dia bentuk bulatan kan. Arah ni, 4 ni kalau kita pusing, dia akan bentuk satu arah bulatan. So arah bulatan ni, dia akan lukis. Cikgu lukis kat sini. So dia akan jadi, ini katalah kita punya arus naik ke atas. So maksudnya medan magnet akan bentuk bulatan. Macam ni lah. Dia tak bertemu tak bertemu. Cikgu buat 2 je. So sekarang ni dia punya arus dia adalah ke atas. Arus dia ke atas. So arus dia cikgu lukis kat sini atas. Dia naik atas. So kita guna genggaman tangan kanan. Dia pusing. Memang pusing lah. Pusing. Sekarang arah dia berarah ke mana? Dia arah ke sana. Tahu tak? Ke sana. So kita akan lukis macam ni lah. Nampak tak arah dia? Arah dia akan macam tu. Dia sebab ikut. Kita ikut jari kita. Tapi kalau ke bawah, kalau katalah punya arus dia ke bawah. Katalah ini kita punya medan magnet. Kita punya arus dia ke bawah. So kalau arus ke bawah, dia punya anak panah dia akan jadi macam ni lah. Kamu tengok dia punya ni dia akan pusing macam ni. Yang ini tadi arah dia macam ni kan. Ni arah dia ke bawah. Dia terbalik. Berpusing kan terbalik.
Nampak tak? Ini adalah petua genggaman tangan kanan. Ini jika dia adalah konduktor yang tegak, lurus. Konduktor lurus. Okey, sekarang kita tengok tentang solenoid. Okey, solenoid dia punya keadaan dia apabila dia konduktor tu dililit dalam magnet. Okey, ada magnet lah ataupun wire dan sebagainya. Dia magnet biasanya konduktor. Okey, coil tu dia akan coil keliling magnet. Okay, sekarang apabila kita on switch, ni switch Okay, bateri ni kita on. So, apabila on, arus akan bergerak. Okay, arus akan bergerak. Nampak tak dia punya anak panah dia bergerak. So, bagaimana kita nak tentukan? Cikgu letak kompas kat sini. Ni kompas satu. Ni kompas yang kedua. Ni kompas yang bulat ni, titik bulat ni adalah kompas. Kompas P, kompas Q. Okay. So sekarang cikgu nak tahu apabila kita kata magnet, dia mesti ada kutub utara dan kutub selatan. Betul? Okay. Kutub utara dan kutub selatan. So bagaimana kita nak kenal pasti yang manakah kutub utara, yang manakah kutub selatan? Yang mana utara, yang mana U, mana U, mana S. Nak tahu ni, mana U, mana S. Dua benda ni kita nak tahu. Adakah sini U ataupun S, ataupun sini U ataupun S. So macam mana nak tahu? Kita gunakan satu kaedah. Sama juga kita guna petua genggaman tangan kanan. Okay, kita masukkan, nampak tak? Genggaman tangan kanan kamu tu, kita ikut anak panah. Ikut anak panah ni ke atas. So kita punya jari kita ke atas lah. Macam ni. Katalah ni pen kan? Ini ada solenoid. Anak panah dia kita tampak tak? Gambar tangan cikgu dia turun. Maksudnya anak dia punya arus dia ke bawah. Macam ni. Macam ni. Ikut je. Ikut anak panah tu. Jari kita ni ikut je dia. Ikut je. So apabila kita ikut, kita nampak tak ibu jari kita ni? Sekarang tadi, yang pertama tadi, ibu jari ni menunjukkan arah arus. Okay. Tapi untuk solenoid, jari kita ni menunjukkan arah arus. Jari yang 4 ni tunjuk arah arus. Ibu jari ni akan menunjukkan arah kutub utara. Okay, arah kutub utara. So, untuk kes ni, kamu tengok dia punya arus naik ke atas, ke bawah. Okay, ke atas, ke bawah. So, tangan kita akan jadi beginilah. Begini. So, ibu jari cikgu menunjukkan di sana. Di sana. So, di sini ni, kawasan ni, ibu jari cikgu arah sana kan? So, apabila ibu jari ke sini, so ini adalah utara dan di sini adalah selatan. Boleh nampak tak? Boleh faham? Nampak Boleh Clear? Okay, so ini adalah untuk solenoid. Kita nak tunjukkan utara dan selatan. Guna sama genggaman tangan juga. Cuma yang membezakan dia, yang ini tunjuk arus dan ini menunjukkan arah kutub utara. Okay, ini kutub utara. So apabila sini utara, so yang belakang tu selatan lah. Kita ikut yang tu, utara dan selatan. Okay, ada apa-apa soalan? Cikgu rasa itu saja. Kita bagi yang ringkas, jangan panjang-panjang. Ada? Okay, so kalau tak ada, cikgu nak just idea kamu, apakah yang kamu boleh letakkan contoh-contoh aplikasi magnet dan elektromagnet di dalam kehidupan seharian kamu. Okay, kita masuk balik kelas point tadi. Kelas point kamu masuk semula. Masuk kelas point balik. Okay, so cikgu letak kat situ, lukiskan arah dah. So sekarang kita nak tengok. Okay, so soalan yang terakhir. Senaraikan 3 kegunaan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian kamu. You dah faham magnet, nampak dah di sini sekian-sekian. Apakah contoh-contoh? Satu contoh dia adalah alam. Betul tak? Loceng tu lah. Loceng tu berbunyi, loceng kebakaran tu dia adalah menggunakan konsep elektromagnet. Okay, menggunakan elektromagnet. Okay, so cikgu nak kamu cari idea lain. Apakah contoh-contoh ataupun 3 kegunaan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan harian kamu? Boleh kita mula? Okay, kita mula sekarang. Bagi 3, 2, 3 boleh lah. Okay, kompas, arah kiblat, loceng, peti ais, Okay.
Kad. Kad apa? Kad kredit. Kad ni lah ATM lah. Bateri. Ada lagi? Jawab 8 orang baru. Ada dia bawa apa? Okay, 2 minit. Cikgu stop. Untuk submission kamu. Okay, so ini jawapan. Yang kawan kamu letak. Sana. Okay, nampak tak? Jawapan kamu lah. Nampak tak? Kat slide. Nampak ke tak? Nampak? Okay. So tengok jawapan kawan kamu ada kompas. Betul lah. Kompas betul. Kad kredit ada. Dia ada slide warna hitam tu kamu nampak. Satu garisan hitam tu adalah kad kredit. Kad debit samalah. Kad debit. Arah kiblat ni maksudnya kita guna kompas. Okay. Kompas. Kad kunci bermagnet. Okay, good. Tanda nama pakai. Okay. Bateri. Bateri kat mana sayang? Okay, peti ais dekat kawasan. Peti ais kat mana? Yang ada magnet. Catur ada juga yang pakai magnet bawah tu kan? Letakkan untuk dia tak jatuh. Okay, loceng. Pintu peti ais. Pintu peti ais dia it's not magnet tu. Tu adalah getah. Okay, tak apa. Mesin basuh di mana? Okay, loceng. Okay, so ini adalah jawapan-jawapan kamu yang betul. Okay, tahniah. Contoh-contoh yang lain lah. Kad kredit ada. Lepas tu biasanya kat pintu-pintu lah. Pintu-pintu yang bermagnet nampak tak? Setengah-setengah kedai dia kunci kan? Magnet yang berkunci. Dia tutup. Kadang dia boleh menggunakan magnet tu sebagai kunci dia lah. Okay. So stop dekat situ. Okay. So cikgu rasa semua orang dah clear tentang berkaitan tentang kemagnetan, maksud magnet, apa dia ciri-ciri magnet, bagaimana kita tentukan medan magnet, okay, arah medan magnet bagaimana. Cuma cikgu tak dapat kamu lukis sendirilah medan magnet. Kalau boleh kamu lukis sendiri, tengok buku teks, tapi untuk kamu faham bagaimana lukisan tu dibuat, yang mana rapat, yang mana jarak. Okay, so cikgu rasa itu saja. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya?